Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pagi ini kita baca ayat 139. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ma fi butuni hadhil an'am khalisatun lidhukurina wa muharramun ala azwajina wa in yakum maytatan fahum fihi syuraka sayajzihim wasfahum innahu hakimun alim. Sadaqallahul azim. Wa qalu ma fi butuni hadhil an'am, dan mereka berkata lagi, apa yang ada dalam perut binatang-binatang ternakan itu jika dia dilahirkan hidup, khalisatul lidzukurina, adalah halal bagi laki-laki kami, wa muharramun ala azwajina, dan haram bagi perempuan-perempuan kami. Wa iyyakum maitatan, dan jika ia dilahirkan mati, fahum fihi syuraka, maka mereka, laki-laki dan perempuan, bersekutu padanya, yakni bersama-sama memakannya. Sayajzihim wasfahum, Allah akan membalas mereka tentang apa yang mereka tetapkan mengenai halal haram. Innahu hakimun alim, sesungguhnya Allah amat bijaksana lagi amat mengetahui. Bicara masih lagi tentang hukum-hukum jahiliah yang batil. Hukum jahiliah yang batil berpunca daripada syirik. Apabila manusia melakukan syirik pada Allah, mereka melalui jalan buntu. Makan minum mereka rusak, kepercayaan mereka rusak, yang tak ada yang tak ada diada-adakan. Begitulah dibicarakan dalam ayat sebelum ini tentang kepercayaan. Ayat ni di antara hukum mereka yang batil ialah membeza-bezakan di antara laki-laki dengan perempuan pemakanan. Ada perkara barang yang boleh dimakan oleh orang laki-laki sahaja, orang perempuan tak boleh makan. Ada yang boleh dimakan oleh semuanya, laki-laki boleh dan perempuan boleh. Soal makanan ini, makanan yang baik-baik menurut hukum Allah semuanya boleh dimakan, sama ada laki-laki atau perempuan, tanpa dibezakan antara satu dengan lain, asalkan barang itu thayyibat. Kulu minat thayyibati, makanlah barang yang baik-baik. Yang baik-baik ni yang lazat dan boleh memberi kesihatan, boleh membantu kesihatan, tidak ada racun padanya. Kulu minat thayyibat. Jahiliah pada satu peringkat, disebabkan mereka tolak hukum Allah, mereka pakai hukum mereka sendiri. Mereka pakai binatang-binatang binatang di dalam perut ibu binatang tu yang mengandung. Ada ibu-ibu yang kalau dilahirkan anak itu boleh dimakan oleh orang laki-laki saja, dan ada yang boleh dimakan hanya perempuan saja. Di mana mereka boleh dapati hukum yang seumpama ini? Binatangnya ada perempuan, binatang ialah unta sama unta, semuanya lembu, kerbau. Ada lembu yang boleh dimakan oleh perempuan, ada lembu yang boleh dimakan oleh orang laki-laki sahaja. Khalisatul lidzukurina, hanya boleh dimakan oleh laki-laki saja, dan ada yang boleh dimakan oleh perempuan sahaja. Pada masa yang sama mereka menerima konsep persamaan antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki dan perempuan sama, menyempurna antara satu dengan lain. Mereka terima hakikat ini. Mereka terima laki-laki dan perempuan masing-masing mempunyai kelemahannya, dan kelemahan itu disempurnakan oleh satu sama lain, satu dengan lain. Mereka boleh terima. Tetapi mengapa pula apabila mereka sampai kepada peringkat hak untuk hidup, hak untuk menikmati makanan, mereka bezakan antara satu dengan lain? Mengapa begitu? Jawabnya, inilah sebabnya apabila manusia lari daripada hukum Allah, mereka akan terima masalah yang mereka adakan itu.
Mereka akan terima masalah barang yang sedap-sedap mereka tak boleh makan. Mereka makan barang-barang yang boleh membawa kepada bahaya dan kepada kehidupannya, disebabkan hukum Allah yang mereka tak tahu, yang mereka tolak itu tidak dipakai oleh mereka. Banyak perkara yang berfaedah kepada mereka, mereka tidak perolehinya, tak dapat. Khalisatul lidzukurina wa muharramun ala azwajina. Ialah apabila jahiliah membezakan di antara laki-laki dengan perempuan dalam makanan, pada makanan, apakah dalam Islam ini apabila Islam mempersamakan dalam perkara makan minum, Islam tidak mempersamakan hak dalam perkara-perkara yang lain? Apakah ini pula tidak boleh disifatkan sebagai satu perkara yang kurang-kurangnya menimbulkan tanda tanya? Islam membezakan misalnya dalam hak pusaka, Islam membezakan pulanya di antara kedudukannya dalam masyarakat, Islam membezakan pula pada aurat, Islam membezakan pula pada tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan di dalam hidup ini. Apakah ini merupakan satu perkara yang tidak boleh disamakan dengan jahiliah umpamanya? Kalau jahiliah membezakan makan minum orang perempuan lain daripada orang laki-laki, mengapa Islam bezakan pula di antara hak pusaka? Kita boleh beri jawapan kerana apa? Kerana meskipun laki-laki dan perempuan ini sama tapi tak serupa. Sama laki-laki, perempuan, tapi dia tak serupa. Oleh kerana tak serupa, itulah hak untuk menikmati pusaka dia tak sama. Tenaga tak sama. Jadi bila tenaga tak sama, maka bagaimana nak dipersamakan segala-galanya? Orang laki-laki dia makan banyak, orang perempuan dia makan sikit. Jadi oleh kerana itu, hak pusaka orang laki-laki banyak sebab dia makan banyak. Mudah saja. Orang laki-laki kawan dia ramai. Orang perempuan kawan-kawan dia tak ramai. Jadi oleh kerana itu, hak pusaka baik, sekurang-kurangnya begitu. Kita masuk pula ke dalam agama. Dalam agama dia meletakkan tanggungjawab lain. Tanggungjawab orang laki-laki dia buat kerja benda yang berat-berat. Benda yang berat-berat dalam hidup ini. Buat rumah, orang perempuan dia tak buat rumah sebab rumah ni memerlukan pada tenaga yang besar. Jadi oleh kerana itu maka memang wajar sekali orang perempuan lebih sedikit hak pusakanya daripada hak perempuan. Anak laki-laki lah kita sebutnya anak laki-laki, jangan sebut orang perempuan. Orang perempuan tu maknanya orang perempuan dan anak perempuan. Supaya setiap orang bila dia bercakap hak perempuan dengan hak laki-laki dengan orang perempuan tak sama, dia bercakap tentang hak anak dia. Dia bercakap dengan penuh adil. Dia bukan bercakap tentang hak isteri dia. Dia bercakap tentang hak anak dia yang laki-laki, hak anak dia perempuan yang tak sama. Itu memang satu keadilan. Hanya manusia yang melihat tidak adil ini apabila Islam itu dijuzukkan, dibahagi-bahagikan. Dalam bahagian ini kita terima hukum Islam, yang dalam bahagian ini tidak, dalam tanggungjawab tidak, dalam hak bekerja mesti sama, hak keluar bekerja mesti sama. Di sini apabila dicampur-campurkan, sebahagian yang hukum Allah dan sebahagian lagi tidak, kita terima juga masalah-masalah dalam hidup ini yang tak boleh diselesaikan dengan baik. Katanya wa muharramun ala azwajina, dan haram pula kepada suami, kepada isteri-isteri kami. Azwaj di sini maknanya isteri. Dia khalisatul lizukurina, orang laki-laki. Azwajina makna isteri-isteri kami. Wa iyyakum maitatan fahum fihi syuraka. Wa iyyakum maitatan, kalaulah pulaknya binatang yang keluar daripada yang dilahirkan oleh ternakan mereka itu dilahirkan mati, jani. Pada zaman jahiliah dahulu bangkai pun boleh dimakan, tak perlu sembelih. Bukan saja mereka sembelih atas nama jin, atas nama syaitan. Yang tak sembelih pun mereka boleh makan. Yang sembelih itu mereka sembelih bukan kerana untuk makan, untuk mematikan binatang, tidak, bukan setakat itu. Mereka ibadat. Sembelih binatang satu ibadat. Jadi oleh kerana itu pemujaan jin wujud pada penyembelihan binatang. Kalaulah yang dilahirkan itu maitatan bangkai, fahum fihi syuraka, mereka berkongsi padanya. Berkongsi, laki-laki pun boleh makan, orang perempuan pun boleh makan kalau bangkai. Tapi kalau hidup, tengok dulu ibu dia berapa tahun, dia pernah melahirkan anak berapa ekor anak dah. Maknanya kalau anak tu anak ganjil, kalau perempuan tak boleh makan. Kalau anak tu anaknya nombornya angka genap boleh dimakan. Kepercayaan kepada angka pun satu perkara yang lama dalam sejarah manusia. Jahiliah dulu percaya kepada angka-angka. Percaya kepada angka bertuah, angka ganjil, angka genap.
Dan bila Islam datang, Islam sangat-sangat membicarakan kepada perkara kepercayaan kepada angka ini, percaya kepada angka. Wa iyyakum maitatan fahum fihi syuraka sayajzihim wasfahum. Allah akan membalas tentang apa yang mereka tetapkan mengenai hukum halal haram ini. Manusia tidak ada hak untuk menentukan halal haram. Haknya Allah saja. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizqi. Siapa yang ada hak untuk menghalalkan rezeki yang Allah halalkan kepada hambanya dan perkara-perkara yang tayyibat, yang baik-baik? Maknanya tidak ada hak bagi selain daripada Allah untuk membuat penentuan itu. Ialah hak tentu tanda halal tu hak memang dah halal, dia tentu tanda saja, bukan dia tentu hukum. Jangan pulaknya perkara halal haram itu pasal apa ada pihak-pihak yang boleh letakkan tanda halal dan sebagainya. Sayajzihim wasfahum innahu hakimun alim. Sesungguhnya Allah amat bijaksana lagi amat mengetahui. Allah Subhanahu wa taala, mengapa dia letakkan haram bagi sesuatu? Kerana dia bijaksana. Dia bijaksana, dia memandang jauh kepada manusia. Ini halal, ini haram, hak Allah Taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dia tahu kalau ini berbahaya kepada manusia, maka dia tak boleh dimakan. Yang ini tidak bahaya, yang boleh dimakan. Manusia tidak hakim, manusia tidak alim. Kalau manusia ini hakim, dia bijaksana, dia akan tahu berapa kadar dia boleh makan. Dia boleh makan tapi tak boleh makan lebih, tak boleh makan banyak. Dia tahu, tapi dia kalau sedap makan banyak, kalau tak sedap tak makan langsung. Ini tidak hakim namanya, tidak bijaksana. Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Berapa kadar yang manusia makan? Nabi kita SAW menentukan, memilih kadar makannya, berhenti sebelum kenyang, makan jangan sebelum lapar, jangan makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Ini Nabi SAW. Kemudian dalam ayat ini juga menyatakan Allah Subhanahu wa taala Maha Alim, Maha mengetahui. Manusia tidak alim. Manusia, oleh kerana manusia tak alim, dia makan sesuatu yang boleh memudaratkan kesihatannya. Dia boleh makan, dia makan pasal perkara ini dia tidak ketahui. Kalau dah dia tahu, dia nampak kepala kambing dan dia nampak dah penyakit-penyakit yang ada padanya, dia nampak satu demi satu, dia tak makan. Tapi dia tak nampak, kalau dia nampak sedap saja. Apa sedap? Bila makan balik ke rumah tak bangun. Kalau dia tahu sejak daripada awal lagi yang macam tu keadaannya, dia tolak, tak mahu. Tapi pasal dia tak nampak. Mengapa tak nampak? Dia tidak alim, dia tidak tahu. Inilah bahaya yang menimpa manusia akibat daripada tidak tahu, ataupun tahu juga, tahu tapi tidak yakin. Tak apa, dia kata ada ubat. Dia ada ubat. Jadi oleh kerana itu, manusia musuh paling utamanya baginya ialah al-jahlu. Al-jahlu aduwwun li nafsihi wa kaifa yakunu sadiqan li ghairihi. Jahil ini musuh pada dirinya sendiri. Bagaimana untuk dia nak berkawan dengan orang lain? Tak boleh. Diri kita sendiri pun berbahaya kejahilan ini. Macam mana pula kejahilan kita untuk dijadikan teman kepada orang lain? Tidak boleh sama sekali. Inilah dia ayat ini bila ditutupkan dengan Asma'ullahil Husna, dua sifat, pertama hakim dan alim, amat sesuai sekali dengan perkara-perkara yang manusia makan, manusia guna. Akibat daripada tidak hakim dan tidak alim ini, manusia selalu menemui jalan-jalan yang membawa kepada kesulitan di dalam hidup ini. Sakitnya kita, masa depan kita tak menentu dan sebagainya, sebab hakim dan alim yang tidak ada padanya. Seterusnya qad khasiran alladziina qatalu wallahu subhanahu.